Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Nazihah binti Baharun. Nombor matrik di 23200368. Pada hari ini, saya akan melaksanakan satu rakaman video berkenaan subjek pedagogi kod P2093. Baiklah. Tugasan yang telah diberikan, kami perlu merakam salah satu kemahiran mengajar yang telah kami pelajari. Baiklah, kita berbalik kepada soalan tersebut. Saya telah memilih di SKP Pendidikan Agama Islam, subjek PAI untuk pelajaran darjah 6 dalam konteks ibadah. Baiklah, tajuk yang telah saya pilih ialah konsep solat ketika sakit. Okey, kita akan teruskan kepada sesi bagaimana saya akan laksanakan set induksi sekiranya saya berada di dalam kelas tahun 6. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak murid tahun 6 yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini kita akan masuk satu lagi topik baru tentang subjek ibadah. Tapi sebelum tu, sebelum kita mulakan, sebelum saya nak tanya tajuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini, saya nak tanya awak semua dulu. Cuba tengok pada uji minda yang telah saya laksanakan di hadapan. Semua boleh nampak tak? Boleh? Jelas tak? Jelas? Okey, bagus. Okey, so sekarang, apa yang awak nampak berdasarkan tayangan di hadapan? Kita uji minda sikit lah. Okey, boleh? Bersedia? Okey, semua dah bersedia kan? Okey, kita uji minda sikit. Dalam gambaran yang diberi, kita ada gambar apa yang awak tengok kat tengah-tengah ni? Gambar apa? Gambar apa? Kerusi. Ya, betul. Kita ada kerusi. Lagi kita ada gambar apa belah kanan saya ni? Kita ada gambar masjid. Lagi kita ada gambar apa? Kita ada gambar hospital. Lagi, kalau kita tengok kat sini, ada orang berbaring dekat mana tu? Dekat atas katil hospital. Betul. Lagi satu kita nampak, kaki siap bergantung-gantung macam tu dekat hospital kan? Jadi kalau awak tengok dekat sini, kita ada masjid, kita ada hospital. Awak rasa tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Apa? Oh, banyaknya jawapan. Okey. Okey, so kita tengok sama-sama. Betul tak jawapan yang awak bagi? So, next. Yes, betul. Tepuk tangan untuk anda semua. Kita akan belajar tentang solat ketika sakit. Baiklah, bila kita cakap tentang solat ketika sakit, apa yang awak tahu? Apa yang awak faham tentang solat ketika sakit? Solat ketika sakit ni, apa dia? Pandangan. Ada sesiapa yang nak bagi tahu saya? Okey. So, bila kita cakap tentang solat ketika sakit, kita kena melaksanakan solat walaupun kita sedang sakit. Macam gambaran yang kita tengok tadi, kita kembali semula. Okey, kita kembali semula kepada topik perbincangan kita sebentar tadi. Saya kata kita ada nampak gambar masjid, kita ada nampak gambar hospital, kita ada nampak gambar orang sakit berbaring, kita nampak orang duduk, kaki tergantung dekat hospital. Jadi, adakah kalau seseorang itu dia tidak boleh berdiri, adakah dia tak perlu solat? Perlu solat tak? Perlu, kan? Perlu tak? Perlu. Kalau dia sakit terbaring, dia boleh ke tak solat? Tak boleh, dia tetap kena solat. Cumanya mereka akan solat mengikut kemampuan individu masing-masing. Berapa ciri-ciri atau cara solat yang kita boleh buat? Kalau tak boleh solat berdiri, kita boleh solat secara apa? Kita boleh solat secara duduk. Kalau tak mampu solat secara duduk, kita buat secara apa? Baring. Baring tu boleh secara apa? Boleh mengiring. Kalau tak mampu mengiring, buat apa? Menelentang. Okey, so ada pelbagai cara yang kita akan belajar slow-slow sebentar nanti. Kalau tak sempat ni, kita akan teruskan pada sesi yang lain. Okey, cumanya sebelum saya habiskan sesi saya hari ini, saya nak tanya lagi sekali. Kenapa pentingnya kita solat ketika sakit? Kita semua tahu solat itu ialah tiang agama. Kalau tiang tu tiba-tiba tercabut. Okey, awak bayangkan awak duduk satu buah rumah. Kalau rumah sekarang ada tiang lagi tak? Sekarang dah canggih. Kalau kita tengok balik kampung kan, kita tengok ada banyak tiang-tiang kat rumah-rumah masing-masing, betul? Okey, kemudian awak tengok, katakanlah salah satu tiang rumah tu tiba-tiba tercabut, patah. Rumah tu akan jadi seimbang ke tak seimbang? Tak seimbang lah kan? So macam tu juga dengan solat. Kita perlu solat supaya hidup kita seimbang, supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita kembali kepada fitrah kita. Sebab tu Allah bagi rukhsah. Rukhsah tu apa? Keringanan, kemudahan. Kalau tak mampu solat berdiri, boleh solat
duduk. Tak mampu solat duduk, boleh solat baring. Baring macam mana? Boleh baring mengiring. Kalau tak mampu baring mengiring, baring menelentang. Kalau tak mampu dua-dua, kita kena buat apa? Boleh guna isyarat mata. Okey, maafkan saya nak batuk sekejap. Maaf ya semua, saya dalam keadaan kurang sihat. Tapi tak apa, kita boleh teruskan sesi kita. Okey, so sebelum saya tutup sesi kita pada hari ini, kesimpulan yang kita boleh buat di sini, kita perlu solat. Sebab apa? Solat tu tiang agama. Okey, Allah dah bagi keringanan supaya apa? Supaya dipermudahkan urusan kita. Walaupun tak mampu solat sempurna, berdiri tegak macam biasa, kita masih boleh melaksanakan solat walaupun dalam keadaan yang kurang mampu, tapi mengikut kemampuan masing-masing. Allah tu maha baik, Allah tu maha penyayang. Sebab tu Allah mudahkan hamba-Nya. Tapi kadang-kadang kitalah yang kurang. Kita kurang apa? Kurang ilmu. Kadang-kadang kita kurang apa? Kita rasa macam kita dah cukup lengkap tanpa Allah. So begitulah, kita kembalilah pada fitrah kita sebagai hamba. Kita perlu menyembah Allah walau di mana sahaja. Okey? So ingat ilmu ni di sini, kita wajib solat walau di mana sahaja kita berada. Sihat, kena solat. Sakit, kena solat. Okey? Gembira, kena solat. Sedih, kena solat. Jangan solat waktu sedih je. Boleh? Okey, semua dapat. Okey, lagi sekali sebelum saya tutup. Kita ada solat ketika sakit, nama dia disebut sebagai rukhsah. Rukhsah tu apa? Keringanan, pandai. So kenapa kita kena solat? Sebab solat tu wajib. Pandailah awak semua ni. Alhamdulillah, syukur. Okey? Tak apa, nanti kita akan belajar lebih detail macam mana cara solat ketika sakit, solat duduk tu macam mana, solat baring tu pula kita nak kena buat macam mana. Kita akan jumpa pada sesi kita yang seterusnya, boleh? Boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian awak semua. Saya hargai sangat. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam sesi kelas kita yang akan datang. Jadi itu sahaja daripada saya, sehingga bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.